Assalamualaikum. Bahasa Melayu tahun 3, buku teks jilid 2, muka surat 40, pengukuhan. Murid-murid, marilah kita sama-sama membaca petikan Impianku Terlaksana, buku teks muka surat 40, jilid 2. Mari kita baca perenggan pertama, kemudian edit dan murnikannya. Dalam petikan ini terdapat kesalahan dari segi ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Terdapat juga kesalahan penggunaan kata dan struktur ayat. Mari kita baca dan cari bersama-sama. Hanif tidak mengsangka sama sekali impiannya untuk ke santuari ikan kelah di Tasik Kenyir, Terengganu telah mencapai tempat kosong. Selama ini dia hanya menontonnya di kaca televisyen. Hanif tidak mengsangka. Kesalahan pertama yang kita jumpa ialah mengsangka. Sepatutnya ialah menyangka. Kesalahan ejaan. Sama sekali impiannya untuk ke santuari ikan kelah di Tasik Kenyir. Tiada apa-apa kesalahan sehingga koma ini. Santuari bermaksud kawasan perlindungan. Kawasan perlindungan ikan di Tasik Kenyir. Terengganu telah mencapai. Kesalahan kedua ialah mencapai. Sepatutnya tercapai. Kesalahan imbuhan men kepada imbuhan ter. Kemudian kita jumpa tempat kosong. Tempat kosong ini kita letakkan dengan tanda noktah. Selepas tanda noktah, kita berjumpa dengan huruf S kecil. Sepatutnya ialah huruf S besar. Nanti apabila kamu menulis, kamu perlu tulis S ni dengan S besar. Selama ini, selepas ini kita letakkan dengan tanda koma. Dia hanya menontonnya di kaca televisyen. Menontonnya kesalahan ejaan. Sepatutnya ialah menontonnya. Huruf O bukan huruf U. Di kaca televisyen. Televisyen pun salah ejaan kerana tercicir huruf Y. Sepatutnya televisyen. Okey, siap perenggan yang pertama. Seterusnya perenggan yang kedua. Hanif, apa yang kamu tunggu lagi? Cepatlah ke sini. Ikan banyak kelah di sini. Tolong bawa memakan ikan yang kamu beli tadi. Panggil ayahnya. Hanif, apa yang kamu tunggu lagi? Cepatlah ke sini. Tiada kesalahan sehingga ke ayat yang cepatlah ke sini. Seterusnya, ikan banyak kelah di sini. Okey, ikan banyak kelah di sini terdapat kesalahan. Iaitu kita jumpa perkataan banyak dan kelah. Sepatutnya banyak digantikan dengan perkataan kelah. Manakala kelah digantikan dengan perkataan banyak. Jadi, bila kita baca ikan kelah banyak di sini. Bukan ikan banyak kelah di sini. Okey, seterusnya. Tolong bawa memakan ikan yang kamu beli tadi. Panggil ayah. Tolong bawa memakan. Memakan ini ialah kesalahan ejaan. Sepatutnya ialah makanan. Tolong bawa makanan ikan yang kamu beli tadi. Panggil ayahnya. Okey, selesai perenggan yang kedua. Seterusnya perenggan yang terakhir, perenggan yang ketiga. Baiklah ayah, ini adalah perbualan antara Hanif dan ayahnya. Okey, kita letak koma pembuka kata dan di sini pula kita letak koma penutup kata. Jawab Hanif yang baru tersedar daripada lamunannya. Lamunannya salah ejaan. Sepatutnya ialah lamunannya. Huruf U bukan huruf O. Hanif hanya bersenyum dan berjalan dengan lincahnya ke arah ayahnya. Bersenyum. Kesalahan imbuhan sepatutnya ialah tersenyum. Hanif hanya tersenyum berjalan dengan lincahnya ke arah ayahnya. Okey. Nya kita jumpa dua kali. Jadi lincahnya, nya ni kita padamkan. Jadi bila kita baca semula, Hanif hanya tersenyum dan berjalan lincah ke arah ayahnya. Perenggan seterusnya. Wah, banyaknya ikan kelah, tempat kosong. Bolehkah kita menambil ikan ini untuk kita pelihara? Tanya Hanif, tempat kosong. Kesalahan yang pertama ialah kita perlu letak tanda seru di sini sebab ini ialah ayat seru. Bagaimana kita tahu ia ayat seru? Kerana kita berjumpa dengan kata seru wah. Okey, tanda seru berbentuk seperti seolah-olah I terbalik. Baik, seterusnya, bolehkah kita menambil ikan ini? Menambil. Kesalahan, tercicir huruf G imbuhan ni. Sepatutnya ialah mengambil. Mengambil ikan ini untuk kita pelihara. Tanya Hanif, tempat kosong.
tempat kosong ni kita letakkan tanda noktah di sebab belakang ayat. Perenggan seterusnya. Tidak boleh Hanif, ikan-ikan di situ hanya untuk pemeliharaan. Ayat ni tiada apa-apa kesalahan. Seterusnya, untuk menangkap atau memusnahkan habitatnya, tidak dibenarkan sesiapa pun, kata ayah lagi. Ayat ini mempunyai kesalahan struktur ayat. Sepatutnya ialah sesiapa pun tidak dibenarkan untuk menangkap atau memusnahkan habitatnya, kata ayah lagi. Ayat ini menunjukkan kata ayah, iaitu perbualan ayah dengan Hanif. Maka kita letakkan di awal dengan koma pembuka kata dan koma penutup kata. Koma dan akhir sekali kita letakkan tanda noktah. Ingat ya anak-anak. Perenggan seterusnya. Sebelum 3 jam berada di situ, mereka datang ke tempat penginapan. Dalam ayat ini kita berjumpa dengan perkataan yang tidak sesuai, penggunaan kata yang tidak sesuai dalam ayat, iaitu sebelum. Sepatutnya ialah setelah, ataupun boleh juga letakkan selepas. Setelah 3 jam berada di situ, mereka datang. Salah juga, sepatutnya mereka pulang ke tempat penginapan. Sebelum 3 jam berada di situ. Salah. Setelah 3 jam berada di situ, mereka pulang ke tempat penginapan. Itu saja pelajaran kita hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menulis dalam buku latihan, buku tulis BM1. Tulis dengan betul, iaitu tulis yang jawapan yang telah kamu edit, yang kamu telah murnikan. Selamat belajar. Assalamualaikum.